Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada akak. Terima kasih juga akak ucapkan kepada yang dah subscribe akak. Dan yang belum subscribe akak, bolehlah subscribe akak untuk tidak ketinggalan pada konten-konten akak yang seterusnya. Hari ni akak nak share satu kisah yang baru lagi berlaku. Kisah ni berlaku pada tahun 2021 yang dialami oleh salah seorang penulis novel yang dikenali sebagai Saidi Nur Azam. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Kejadian ni berlaku lebih kurang pukul 3 pagi. Di mana pada waktu tu, Saidi ni dia sedang lena tidur bersama dengan isteri dan anak dia tau. Masa tu, Saidi tiba-tiba je dia tersedar dalam keadaan mamai dan dia melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sangat jelas dan sangat kuat. Masa tu dia membacakan ayat kursi tau. Dan masa tu jugalah isteri yang berada di sebelah dia ni terkejut. Bila dia terkejut, dia cuba untuk mengejutkan suami dia. Dalam masa yang sama, isteri dia cuba membacakan ayat kursi juga. Tapi tak sempat habis ayat kursi tu, diselangi dengan dengkuran isteri dia. Maknanya isteri dia terlena, mungkin terlalu penat pada hari tu. Jadinya Saidi ni dia dah tersedar. Dalam keadaan yang mamai-mamai tu, dia cuba juga untuk bangkit, untuk bangun kan. Bila dia terkejut macam tu, dia tersedar, dia membacakan ayat kursi berkali-kali tau. Lepas tu, dia cuba untuk mencapai handphone isteri dia. Sebab handphone isteri dia je yang berada berdekatan dengan dia pada waktu tu. Dalam fikiran dia, dia nak dapatkan handphone isteri dia untuk pasang orang mengaji tau, macam tu. Mana pasang ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan keadaan. Jadi bila dia capai handphone isteri dia, dia tengok, alamak, tak ada bateri lah pula. Jadi nak atau tak, dia kena juga gagahkan diri bangun, ambil handphone dia yang berada agak berjarak daripada dia tau. Jadi sementara dia nak ambil handphone tu, dia bangun, dia berzikir. Sambil-sambil berzikir untuk tenangkan fikiran dia. Jadi bila dia ambil handphone dia, dia pasang surah-surah pendinding. Kemudian dia dalam masa yang sama, dia pun berzikir juga tak henti. Tiba-tiba kan masa tu, dia rasa macam dia sakit perut tau. Perut dia memulas-mulas. Dalam masa yang sama, dia rasa masa tu kepala dia macam berat tau. Macam berat, macam mengembang, macam tu, macam tak sedap rasa lah. Lepas tu, dalam masa yang sama juga rambut dia macam tercacak tau. Tercacak, sejuk ke apa ke, tak tahulah rasa apa. Tapi yang paling dia rasa peliknya, bulu roma dia. Dia tulis roma dia mula berbintik kemerahan. Korang boleh faham tak kenapa bulu roma berbintik kemerahan? Sebab bulu roma dia dah tegak. Maksud dia, dia seolah-olah merasakan ada sesuatu berdekatan dengan kawasan dia tau. Sesuatu yang tak sedap didengar tau. Saidi pun masa tu kan dia rasa sakit perut kan. So dia pun nak menuju ke tandas. Tak boleh jadi ni, dia kena juga pergi pelepas hajat dia. Kalau takkan dia nak tunggu kat situ kan. Jadi dia pun pergilah ke tandas. Bila sampai kat tandas, dia duduk untuk melepaskan hajat dia. Dia rasakan seolah-olah benda tu berada di atas bumbung tandas dia. Jadi
fikiran yang macam tu menyebabkan dia tak duduk lama dekat tandas. Dia tak berhajat pun untuk stay lama dekat tandas tu. Dia pun cepat-cepat pergi masuk balik ke bilik tidur dia. Sementara tu dia tengok isteri dia masih lagi nyenyak tidur. Okey. Jadi masa dia cuba untuk mendengarkan, dia tinggalkan handphone dia tadi masa di tandas. Lepas tu dia balik tu, handphone dia masih lagi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran apa semua kan. Dia buka balik, lepas tu dah habis kan, dia buka ayat kursi, maknanya bacaan daripada imam, bacaan ayat kursi melalui handphone tu. Dia buka berkali-kali dia dengar. Tapi perasaan meremang dia, rasa, maknanya apa yang dia rasa meremang tu, kepala dia yang berkembang tu, dia rasa macam masih lagi kuat tau. Masih lagi hati dia cakap ada yang mengacau. Maksudnya ada benda yang mengacau. Jadi dia gagahkan diri dia, teruskan berzikir. Dia pergi ke tingkap bilik dia masa tu. Lepas tu dia sampai kat tingkap bilik dia. Dia buka tingkap bilik dia. Dia baca ayat kursi berkali-kali. Sementara mata dia memerhatikan sekeliling. Dia tengok arah sana, dia tengok arah sini, dia tengok setiap sudut tau, untuk pastikan ada ke tak ada benda tu. Maknanya iblis yang mengganggu dia. Dia cakap macam tu lah kan, dia tulis macam tu lah. Jadi dia cuba-cuba juga mencari, dia tak nampak. Sehinggalah anak mata dia ni tertumpu ke arah satu rumah tau. Rumah yang belum siap. Bukan je setakat tak siap, malah rumah tu terbengkalai. Korang boleh bayangkan tak macam mana perasaan kita bila melihat rumah kosong yang terbengkalai, yang tak siap. Macam rumah terbiar lah kan. Jadi dia tetap juga fokus kepada rumah tersebut. Walaupun hakikatnya dia tak pakai cermin mata pada waktu tersebut. Walhal dia seorang yang berkaca mata. Tapi kan, pandangan dia memang jelas ke arah rumah tersebut. Korang nak tahu tak berapa jarak rumah tersebut dengan tingkap bilik dia? Jarak dia hanya lebih kurang 10 meter sahaja. Dekat kan? Jadi dengan pandangan yang dekat tu, dia nampak satu kain berwarna putih pada asalnya. Kain berwarna putih yang disulami dengan corak berwarna hitam. Kain tu tak pernah berada di dalam rumah tu, sebab yang dia nampak tu di dalam rumah yang terbengkalai tu tau. Jadi masa tu dia cuba juga untuk pastikan apakah itu kain ataupun benda lain tau. Dia fokus kepada benda tu. Alangkah terkejutnya bila dia lihat yang dia nampak corak berwarna hitam tu sebenarnya korang bukan corak, tapi itu adalah susuk tubuh seorang perempuan berambut panjang. Apa yang disangkakan corak itu adalah rambut perempuan tersebut tau. Jadi dia pun terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia ingat, ayat pendinding yang dia ingat. Dia pergi campai handphone, dia bukakan bacaan-bacaan ayat-ayat pendinding. Dia cuba juga untuk menguatkan diri dia, sebab masa tu dia terpandang ke arah katil. Dia tengok anak dia sedang lena tidur. Jadi dia tak nak keruhkan keadaan dengan benda tu. Jadi dia tutup tingkap. Lepas tu dia pergi ke katil dan dia cuba untuk baring, untuk tidur. Yelah, ngongek-ngongek lebih kurang masa tu dah pukul 3 kan. Pukul 3, 3.30 macam tu lah kan. Jadi dia bercakap, dia berkata kepada isteri dia, dia kata, sah, itu memang Kak Lang. Dia cakap macam tu. Dia cakap tu jelas itu memang Kak Lang. Jadi isteri dia ni mamai-mamai tau. Dia macam mamai-mamai apa semua. Dia kata Kak Lang ada dekat rumah terbengkalai tu, dia cakap. Jadi isteri dia terbeliakkan mata tau. Terbeliakkan mata, terkejut. Dalam masa dia terkejut macam tu, tubuh dia keletihan. Dia seolah-olah macam nak tidur balik tau. Nak tidur balik, nak melemit. Macam nak cakap, seolah-olah tubuh yang ditindih. Macam mana nak cakap tubuh yang tak boleh bergerak, tubuh yang tak boleh buat apa tau. Yang tak boleh, mulut tak boleh buat apa, tak boleh nak sedar, macam nak terlena-terlentuk apa semua kan. Jadi Saidi ni, dia ambil tasbih. Dia terus berzikir ke arah isteri dia tau. Dia berzikir ke arah isteri dia.
Masa tu barulah isteri dia tersedar dan terbangun. Lepas tu isteri dia dah tak fikir panjang. Isteri dia pergi ambil wuduk dan isteri dia pun menunaikan solat sunat pada waktu tu juga. Macam tu. Jadi Saidi ni dia dalam masa yang sama kan, mana waktu yang sama tu dia ada mendengar tau. Dia ada mendengar bunyi seperti burung mengilai. Akak pun tak tahu nak bayangkan macam mana bunyi burung mengilai. Seakan perempuan mengilai pun ada, tapi bunyi dia seakan burung mengilai pun ada. Burung tu terbang menuju ke arah satu bukit yang terletak berdekatan, bukanlah dekat dengan rumah dia. Maknanya dalam, dia tahulah kawasan tu ada bukit, macam tu. Jadi burung yang mengilai tu, benda tu sebenarnya dia nak sampaikan, benda yang mengilai tu terbang menuju ke arah bukit tu. Jadinya situasi dia menghadapi benda tu tak lama lah orang kata, daripada pukul 3 sampai ke pukul 4.30. Mungkin itulah waktu kemuncak dia mengganggu orang. Jadinya Saidi ni cakap, kenapalah benda ni, syaitan ni suka kacau orang yang jenis ni tau. Yang jenis ni, Kak Lang ni suka sangat kacau orang, suka sangat mengusik orang tau. Jadi dia pun tak faham. Jadi itu adalah pengalaman yang pertama kali dilalui. Waktu menjengah ke pukul 4.30 pagi. Masa tu keadaan meremang Saidi ni mulalah reda. Jadi masa selepas pada benda tu terbang ke sana kan, waktu 4.30 pagi tu dia dah mula rasa menghilang. Betul lah kan, bila benda tu dah jauh. Jadi dia pun dah tak rasa meremang, dah mula reda meremang. Tapi dalam fikiran dia masih lagi terbayangkan apa yang dia nampak tau. Sebab dia nampak perempuan tu berdiri dengan rambut dia yang macam tu kan, merenung tajam ke arah dia. Sedangkan dia tak nampak sebenarnya mata benda tu. Tapi dia merasakan, hati dia merasakan seolah benda tu merenung tajam, saling bertentang mata. Macam tu lah kan. Itu perasaan Saidi tau. Jadi kebetulan masa tu juga menjadikan keadaan masa tu juga lebih menakutkan, lebih meremang lah kan. Bila keadaan angin masa tu, angin yang agak kencang tau. Angin yang agak sejuk lain macam, yang agak kencang lain macam. Jadinya angin tu meniupkan kain yang dipakaikan benda tu. Dia meniupkan kain yang dipakai benda tu mengikut alunan angin tu. Bersama dengan rambut dia lah. Kiranya terikut-ikut pada angin tu. Cuba korang mencinkan. Kalau kita sendiri yang nampak, akak memang tak pernah nampak benda macam tu. Jadi akak memang tak nak tengok. Jadinya akak cuma boleh bayangkan macam mana rambut dia yang mengurai panjang tu ditiup angin bersama dengan kain dia tu. Akak gambarkan secara keseluruhan seperti mana yang digambarkan oleh Saidi. Akak bagi gambaran macam mana rupa lembaga perempuan tu tahu. Saidi menyatakan lembaga perempuan tu adalah Kak Lang. Dia menyatakan dengan yakin itu Kak Lang sebab bentuk badan dia seperti remaja perempuan. Maknanya dia kecil-kecil comel aja, macam remaja perempuan, senang cakap, macam budak perempuan yang sedang mengambil SPM. Macam tu lah kan, comel-comel kan. Sementara rambut dia panjang mengurai sehingga ke paras peha. Dalam masa yang sama, kepala dia menunduk, tidak menunjukkan rupa dia tau. Sebab rambut dah menutupi pada muka dia. Jadi Saidi memang tak nampak muka dia, tak dinafikan. Cuma Saidi merasakan seolah-olah benda tu memang merenung tajam ke arah Saidi. Jadi akak sambung lagi, benda tu dia memakai pakaian putih. Bukan putih sebenarnya, tapi pakaian tu, kain yang dia pakai tu berwarna kelabu. Maksud dia seakan putih sebab dia seakan-akan dah lusuh. Sementara tu tak payah ceritalah pasal kaki sasah lah, takkan nampak kan. Jadinya Saidi merasakan itulah pengalaman yang sangat menyeramkan dia. Dan kalau boleh, dia memang dah tak nak dah, orang kata, diberikan rezeki untuk jumpa benda macam tu tau.
Tadi kan akak ada sebut kan, Saidi tu tiba-tiba aja terbangkit dalam keadaan mamai melaungkan takbir. Kenapa tahu? Sebab dia telah mengalami mimpi. Tak sure lah sama ada mimpi atau realiti. Sebab Saidi menyatakan itu mimpi. Tapi kebetulan mimpi tu macam ada berkait tau dengan apa yang dia nampak tau. Dia mimpi mendengar suara perempuan ketawa. Kejap ketawa, kejap diam, kejap mengilai. Macam seolah-olah macam dia dengar tu perempuan yang berada di hospital mental tau. Macam tak betul macam tu tau. Jadi selepas pada tu perempuan tu macam mengganggu dia dalam mimpi lah kan. Masa tu jugalah dia membacakan takbir. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk melawan benda tu. Dalam masa sama dia baca ayat kursi. Tapi jelas tak jelas masa tu didengari oleh isteri dia. Jadi itulah sebabnya lepas tu dia bagi tahu isteri dia. Dia kata Kak Lang dah datang kacau. Macam tu. Sebab dia merasakan daripada mimpi tu rasa tak selesa tau. Jadi dia yakin Kak Lang dah datang kacau. Macam tu. Sedar tak sedar masa tu jam dah menunjukkan hampir ke subuh. Jadi untuk malam tu nampak gayanya Saidi memang tak boleh nak tidur dah. Jadi itu sajalah pengalaman Saidi yang dilalui pada hari tersebut. Jadi akak ucapkan terima kasih kepada saudara Saidi kerana membenarkan akak untuk berkongsi cerita ni dengan korang semua. Akak juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar cerita daripada akak. Cerita dah tamat. Jadi, jumpa lagi selepas ni. Kalau korang nak dengar lagi cerita daripada akak, korang kena tekan butang subscribe untuk tak terlepas dengan video-video akak yang seterusnya. Terima kasih korang sekali lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa share cerita.